Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya mewakili daripada kumpulan 1 BKMB 1013 Pembangunan Masyarakat. Saya Muhammad Afiq Adnan, nombor matrik 276807. Bersama rakan-rakan dalam tugasan kumpulan ini Azmi bin Muhammad, nombor matrik 276759, Maziah binti Abdul Manas, nombor matrik 276524, dan Muhammad Fairuz bin Ibrahim, nombor matrik 276808. Kami memilih tajuk Tahap Pendidikan dalam Masyarakat Luar Bandar. Sedikit pengenalan dan sejarah berkenaan pendidikan. Semasa penjajahan Inggeris di Tanah Melayu, sistem pendidikan negara adalah tidak seragam kerana mempunyai pelbagai aliran, iaitu pendidikan Melayu, Cina, Tamil dan sekolah Inggeris. Setelah mencapai kemerdekaan, kesedaran timbul untuk membentuk satu aliran pendidikan kebangsaan. Oleh itu, dasar pendidikan kebangsaan telah dibentuk dan dilaksana adalah untuk menggantikan sistem pendidikan penjajah. Dasar ini lahir daripada Penyata Razak 1956 dan dimaktubkan dalam Ordinan Pendidikan 1957. Laporan Rahman Talib 1960 digunakan untuk memperkemaskan Ordinan 1957 dan Dasar Pendidikan Kebangsaan serta dikukuhkan melalui Akta Pendidikan 1961. Konsep pendidikan dan masyarakat luar bandar. Kementerian Pendidikan Malaysia amat menekankan aspek pembangunan sekolah luar bandar dengan dilengkapi dengan kemudahan sistem pengajaran dan pembelajaran yang mengurangkan banyak jurang pencapaian pelajar. Dalam menghadapi wabak COVID-19, segala-galanya berubah. Perintah Kawalan Pergerakan PKP menyaksikan operasi pelbagai sektor terjejas dan diarahkan tutup, termasuk sekolah serta institusi pengajian tinggi IPT. Berikutan itu, proses pengajaran dan pembelajaran PDP di sekolah dikendalikan secara maya melalui sistem e-pembelajaran. Sekolah luar bandar bermaksud sekolah terletak di kawasan luar bandar seperti di kawasan kampung. Luar bandar bermaksud tempat yang lebih mundur dari segi teknologi, infrastruktur, tahap kehidupan dan sebagainya. Bilangan yang ramai akan memberi masalah sosial dari segi peluang pekerjaan, jenayah dan pembangunan modal insan, tahap pendidikan yang rendah dan menghasilkan rakyat yang terhad pemikiran, rendah cita-cita dan tidak ada impian yang besar. Kanak-kanak di luar bandar yang membesar dengan tahap pendidikan yang rendah tidak mampu bersaing, seterusnya ketinggalan dalam banyak aspek, secara langsung menyebabkan keadaan sosioekonomi dan sosial mereka akan terganggu. Masalah-masalah pendidikan dalam masyarakat luar bandar. Dalam kumpulan kami membincangkan terdapat beberapa faktor dan kami pecahkan pada 5 faktor. Faktor pertama, kemiskinan. Menurut Kamus Dewan Bahasa Edisi Baru, kemiskinan berasal daripada kata-kata dasar iaitu miskin yang bermaksud tidak berharta benda serba kekurangan dalam barang-barang keperluan hidup, melarat, papa, terlalu miskin. Manakala kemiskinan pula membawa maksud perihal miskin, kekurangan dan kepapaan. Faktor kedua, tiada motivasi belajar. Kebanyakan pelajar tidak mempunyai minat untuk belajar kerana sekolah merupakan tempat yang menghalang kebebasan bergerak mereka. Mereka tidak bebas mengikuti ibu bapa, menjalankan pekerjaan di kampung, di samping kurangnya peralatan pembelajaran yang berkesan yang terdapat dalam kelas. Faktor yang ketiga, kurang perhatian terhadap pendidikan. Kebanyakan ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap pelajaran anak-anak. Ada yang tidak menghantar anak-anak ke sekolah agama pada sesi pagi atau petang kerana berpendapatan sekolah agama mengganggu pelajaran anak-anak di sekolah kebangsaan. Faktor keempat, kesukaran merubah persepsi. Pelajar-pelajar sekolah luar bandar suka untuk diubah persepsi mereka terhadap pelajaran selepas peperiksaan. Pihak sekolah mengalami kesukaran untuk menjadikan aktiviti yang bersesuaian dengan tahap kebolehan dan pencapaian mereka kerana kebanyakan mereka tidak berminat untuk datang ke sekolah. Faktor yang terakhir, iaitu yang kelima, kesukaran saluran teknologi. Pihak sekolah menghadapi masalah dalam penyaluran teknologi kepada pelajar-pelajar kerana ada ibu bapa yang beranggapan bahawa teknologi hanya sesuai untuk pelajar-pelajar di bandar, yang rata-rata ibu bapa berpendapatan tinggi yang terdiri daripada golongan atasan. Ini membuatkan usaha pihak sekolah dalam melibatkan sama ibu bapa ke arah pendidikan cemerlang anak-anak. Cabaran-cabaran yang dihadapi. 1. Jurang kemiskinan yang tinggi. Jurang pendapatan di antara kawasan luar bandar dan bandar. Antara sebab utama wujudnya jurang pendapatan yang agak luas di antara kawasan luar bandar dan kawasan bandar di koridor utara adalah kerana aktiviti-aktiviti ekonomi yang dijalankan di kawasan-kawasan tersebut.
Usaha memerangi kemiskinan luar bandar di Malaysia telah bermula sejak negara mencapai kemerdekaan. Namun begitu, usaha ini menjadi lebih giat sejak awal tahun 1970-an melalui pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (EDB). Masalah infrastruktur pendidikan. Dari segi kualiti infrastruktur pendidikan dan perkhidmatan, bilangan guru di wilayah utara didapati memadai jika dilihat dari segi nisbah antara kelas dengan guru yang agak tinggi di dalam negeri-negeri yang terletak di dalam koridor utara. Sesungguh pun, banyak usaha telah terlaksana bagi menyediakan infrastruktur dan kemudahan pendidikan, termasuk makmal sains dan makmal komputer, perpustakaan serta kemudahan-kemudahan sukan di semua sekolah. Namun ia mungkin masih belum mencukupi. Keadaan ini perlu ditangani dengan segera kerana ia boleh membawa kesan yang negatif kepada prestasi akademik dan kurikulum khususnya di sekolah-sekolah luar bandar jika ia dibiarkan berterusan. Cara mengatasi masalah melalui peranan pihak kerajaan. 1. Bantuan Prihatin Nasional. Bantuan Prihatin Nasional adalah salah satu bantuan yang disediakan oleh kerajaan dalam pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat yang akan diberikan secara one-off pada golongan B40 dan M40. Pemberi bantuan prihatin nasional bagi golongan B40 adalah berdasarkan pangkalan data bantuan sara hidup. Manakala bantuan prihatin nasional bagi golongan M40 adalah berdasarkan data Percukaian Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM). Untuk yang kedua, peruntukan pembangunan pendidikan. Peranan kerajaan dan memajukan sekolah luar bandar ialah menyediakan peruntukan yang besar untuk meningkatkan prasarana di sekolah luar bandar. Hal ini bagi mewujudkan kemudahan prasarana sekolah-sekolah di kawasan luar bandar. Melalui peranan pihak NGO, usaha membasmi kemiskinan bukan semata-mata peranan kerajaan. Sebaliknya, menjadi tanggungjawab semua pihak termasuk NGO yang perlu sama-sama berperanan membantu golongan berkenaan. Yayasan Basmi Kemiskinan YBK adalah contoh terbaik yang melaksanakan pelbagai program selama lebih 17 tahun untuk membantu golongan kurang bernasib baik. Bagi peranan ahli akademik pula, selain itu bagi memantapkan lagi pendekatan membasmi kemiskinan, pihak akademik juga turut membantu. Di antaranya Pusat Kajian Kemiskinan dan Pembangunan di Universiti Malaya (UM) yang ditubuhkan pada November 2005 sebagai contoh, akan dinaik taraf sebagai pusat kajian antarabangsa untuk mencari pendekatan dan idea baru menangani masalah kemiskinan peringkat global. Cadangan-cadangan lain kami telah berbincang dalam penugasan ini, kami telah pecahkan kepada dua. 1. Pembangunan modal insan. Pembangunan modal insan juga bertujuan memastikan anak bangsa Malaysia mempunyai ilmu pengetahuan serta kepakaran tinggi bagi penyediaan guna tenaga dalam pelbagai jenis pekerjaan. Di samping itu, para pelajar akan dilengkapi kemahiran komunikasi berkesan, kebolehan menggunakan teknologi komunikasi maklumat ICT dengan baik, berupaya berfikir secara kreatif dan kritis serta mampu bertindak secara rasional, mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat, mempunyai nilai tinggi serta berupaya menjadi pemimpin berkesan dalam keluarga dan masyarakat. Pecahan kedua, peranan agensi kerajaan selain Kementerian Pendidikan. Unit Perancang Ekonomi (EPU). EPU merupakan sebuah organisasi agensi pusat yang terletak di bawah Jabatan Perdana Menteri. Unit ini mempunyai peranan untuk merancang pembangunan ekonomi negara. EPU juga bertindak sebagai urus setia kepada Majlis Perancang Negara (MPN), Jawatan Kuasa Perancangan Pembangunan Negara (JPPN) dan Jawatan Kuasa Pelaburan Asing dan Panel Ekonomi. Unit perancang ekonomi ini akan merangka dan merancang program atau tindakan yang bersesuaian dengan tahap pendidikan luar bandar agar kesinambungan yang terbaik dapat dilaksanakan. Kesimpulan dan penutup bagi perbincangan untuk penugasan kumpulan ini. Kualiti pendidikan sekolah luar bandar berada pada tahap yang sangat rendah. Ini termasuklah pemerolehan ilmu pengetahuan yang agak rendah disebabkan tiadanya budaya cinta ilmu pengetahuan. Tabiat membaca dalam kalangan pelajar kurang dititik beratkan kerana kebanyakan pelajar terdiri daripada pelajar miskin yang memerlukan banyak perhatian dan bantuan. Ini membataskan peranan guru dan juga
usaha meningkatkan bilangan pelajar yang boleh membaca secara lancar, dan seterusnya meningkatkan tahap pemikiran mereka secara lebih kritis dan kreatif. Pendidikan adalah penentu hidup bagi masa depan seseorang. Tanpa latar belakang pendidikan yang baik, masa depan menjadi gelap dan tidak dapat meraih semua impian yang ada. Berdasarkan keterangan di atas, jelas membuktikan bahawa langkah-langkah telah diambil oleh pihak berwajib bagi memperkasakan pendidikan luar bandar. Kesedaran perlu wujud di kalangan para pelajar luar bandar agar tidak berlaku keciciran dalam pendidikan. Modal insan dan RMK9 mempunyai berkaitan yang sangat rapat ke arah pencapaian Malaysia sebagai negara maju. Sekian saya mewakili bagi rakan-rakan kumpulan atas penugasan ini, mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.